siapakah role model untuk melihat kehidupan ini? Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni role model. Tidak boleh tidak, ini dipanggil tarik jalannya. Maka apakah yang Nabi bawa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kena selalu ingat, bila kata akhlak, ini adalah topik besar dalam kajian ilmu agama. Sebab agama dipecah pada 3 bahagian: tauhid, akhlak, syariat. Terjemahan dia, tauhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu iman, menyatakan keimanan Nabi pesuruh Allah. Kalau Nabi pesuruh Allah, maka ikut Nabi. Apa nak ikut? Akhlak Nabi. Apa yang dimaksud dengan akhlak? Maka dalam kajian ini kita pecahkan kepada 4 prinsipal, iaitu sidik, amanah, fatanah, tabligh. Baik, sekarang kita berada di tajuk sidik. Sedekah, membenarkan, membongkar kebenaran dan membenarkan. Nah, kita berada di tajuk ini. Nampak? Kita gabungkan dengan keyakinan, keimanan yang ada, mengikut cara Nabi, iaitu tarik jalan bagaimana Nabi membangunkan kehidupan. Maka di sinilah zahir ni nanti kehidupan tadi, dengan menggunakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Maka di sini kita meletakkan bahawa bila kata sidik yang pertama ini, maka kita letakkan tajuk ujian. Kenapa ada 2 ujian dan masalah ni? Sebab benda yang berbeza. Ujian ataupun musibat yang menimpa, ya, ini bila kata sidik, ni perkara gaib, maka kita boleh letakkan dia sebagai takdir. Ilmu yang tak nampak, gaib. Ini 2 ni gaib. Dan memang hidup kita ni memang cerita tentang ujian yang menimpa. Ujian tu apa? Yang menimpa. Belum cerita buruk baik lagi ni. Ujian baru. Ujian tu apa? Yang menimpa. Musibah yang menimpa. Sebab tu orang cakap harta pun ujian. Kita pun tak faham. Apa harta pun ujian? Nampak? Dia ingat ujian tu buruk. Tak, yang menimpa dia. Allah datangkan harta. Harta menimpa dia. Allah datangkan kecantikan. Kecantikan menimpa dia. Allah datangkan anak-anak yang bagus. Anak-anak menimpa dia. Dia dulu seorang, tengok apa yang ada pada dia selepas dia hidup. Itulah Allah kata semuanya ujian. Anak-anak, isteri, harta, ujian bagi kamu. Sebab ujian ni akan ditukar menjadi, yang ditimpa ni masail. Ni datangnya kalau pengajian furu' al-masail, pecahan kepada persoalan. Masalah ni dalam bahasa Melayu yang diambil daripada bahasa Arab, persoalan. Maka kenapa letak pada sidik? Macam saya kata tadi, dia adalah perbincangan tentang perkara gaib, ujian tak nampak. Orang panggil malang tidak berbau. Macam semalam aksiden, kita berdua, sahabat saya ni, dia mula nak bercakap-cakap tu. Kalau dia tak ada kalau-kalau dah. Kita pun cuba buat spekulasi. Ada orang tak aksiden kan tak jam. Yang orang aksiden tahu ke dia nak aksiden? Kita pun marah, orang aksiden tu lah lain kali bawa lah elok-elok mana. Adakah itu cara kita menjawab apabila menimpa benda-benda yang buruk? Tidak. Allah kata qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zip. Lepas tu zip. Kita ni tak cukup dengan tu. Sebut Syak muka-muka lagi tu. Kesian. Kawan tu elok-elok nak kuat tumbang terus dia. Nampak tak? Kau tahu? Lepas tu jam pula tu, kiri kanan jam. Saya kata apa? Yang kiri kita kat lane sini, yang sana jam sebab apa? Yang sana tu ambil apa? Viral. Prihatin sangat. Tu yang jam. Prihatinnya dia dengan ujian yang menimpa dia.
Baik, kita ambil. Dan dalam pengajian kita suka saya bahaskan perkataan demi perkataan, perkata. Ni kita bahaskan ni apa. Sebab kalau kita lihat pada kaedah siddiq, Allah sendiri mengajar Nabi tentang bacalah dengan nama Bismi Rabbik, iaitu kata. Nama ni bermulanya segala perumpamaan. Nama ni ujian ni nama. Gitu. Kalau kita lihat kisah Nabi Adam AS pun begitu. Bermulanya dengan wa'allama Adamal asma. Allah memperkenalkan nama-nama. Jadi sebelum nak buat sesuatu, kenal nama dulu. Jangan main terima je. Semalam saya tanya kat budak-budak sekolah, MSM ni 18 orang straight A. Saya panggil lah, semua nak jadi insan cemerlang. Semua nak jadi insan cemerlang. Saya panggil, mari 2 orang. Cemerlang tu apa? Kebil-kebil dia. Cemerlang tu dia macam kejayaan. Kejayaan tu cemerlang lah katanya. Kamu tak tahu makna tapi kamu nak. Faham? Nampak? Kita tak pergi pada definisi pada sesuatu perkataan. Itu kita jadi masalah. Maka kita salah ertikan sesuatu. Maksud begini, ujian. Kita rasa dapat duit itu bukan ujian. Tak ada duit baru ujian. Sebab apa? Kita dah burukkan nama ujian tu. Belum apa-apa dah buruk dah. Tu ada lagi perbahasan, su'uzzon, sangka buruk. Sedangkan dalam Islam Allah kata jangan sangka. Nampak tak? Maka di sinilah bila kata keimanan mengatasi segala perkara ini membawa maksud kepercayaan kita pada segala qada dan qadar. Bila kata sesuatu perkara tu datang, ujian masalah itu, kalau kita lihat surah Baqarah ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ayat ni saya nak garis bawahkan. Kita baca, kita dengar baik-baik. Apa kata Allah? Demi sesungguhnya aku, nampak tak? Akan menguji. Nampak? Ayat ni mengatakan Allah sendiri yang akan take over ataupun in charge semua musibat ataupun semua imtihan, semua ujian yang ada di atas muka bumi ni. Ni ayat dia. Kadang-kadang kita tengok satu masalah berlaku, kita nampak siapa? Nampak diri sendiri, nampak orang lain, nampak benda, nampak dia. Yang buruk lah. Kalau yang baik nampak siapa? Aku je. Ni sebab aku, kalau tak ada aku ni tak ada berjaya ni. Tapi kalau buruk sebab korang lah ni. Nampak tak? Nakal yang kita ni. Nampak? Sedangkan ayat ni pegang baik-baik. Sebab bila kata kita letak pada sini ni keimanan. Ini kalau tabat perbincangan ni, maka mengenal makrifat, mengenal kehidupan. Siddiq, sedekah, tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati. Bila kita kata ujian masa datang daripada mana? Sebab tu bila ada musibah yang tak baik, kita rasa berat bagi kita, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Datang daripada Allah. Kita tahu daripada Allah, tapi ketika first impact datang, kita rasa macam bukan dari Allah. Macam ada Tuhan lain pula yang mendatangkan benda tu. Malah yang lebih parah, kita sangka buruk dengan Allah. Ini yang kita tak nak. Sebab tu bila kata ujian tu menimpa kita, dia jadi persoalan. Kita pun menyoal. Kita kuat menyoal. Kenapa? Bila kita kuat menyoal, kita tak ada jawapan. Bila tak ada jawapan, kita akan jadi resah. Sebab kita tanya benda yang tak nampak. Nampak tak? Tanya tentang angin. Macam mana nak tanya tentang angin? Boleh? Angin macam mana angin, katanya? Kenapa angin tak sampai lagi, katanya? Kita pun pening. Pukul berapa angin nak sampai? Nak call pun tak reti. Bila datang angin, kenapa angin sampai? Bila nak pergi?
Ibarat gitu, benda gaib. Ingat, punca kepada seluruh ini datang padanya ghaibul ghaib Allah. Baik. Maka itu kaedah first basic kita kena faham. Jadi kalau orang tanya hidup ni apa? Hidup ni ujian. Itu je. Tapi free kan? Ujian yang macam mana? Kita kena jawab ujian ini dengan ilmu. Ini kena ngaji ni. Sebab tu talabal ilmu faridatan ala kulli muslim. Dan ilmu nak menjawab ujian itu bukan kita hafal. Dia tak jadi ngapal. Ilmu untuk berhadapan dengan ujian itu adalah keimanan, kepercayaan. Sebab tu lepas pada ayat tadi surah Baqarah 155, Allah tekankan walana beluannakum bisyai'im minal khauf. Nampak? Bila kata ujian, seterusnya kenapa kena persiapkan kepercayaan? Sebab yang datang selepas ini adalah berkisah tentang ketakutan, dan ini melibatkan kepercayaan. Itu cara ada kaedah kita menyingkapi. Nampak? Bila kata Allah nak datangkan ujian, ketakutan, persiapannya adalah kepercayaan. Sebab hanya dengan kepercayaan yang boleh menghilangkan ketakutan. Contoh hari ini, ni cerita tentang perkataan je ni. Kenapa hari ini berani bawa kereta, sedangkan kita tengah bawa kereta, kita tengok kepala orang kat situ putus. Astaghfirullah, innalillahi wa inna raji'un. Kenapa tak berhenti dia turun kereta? Tak nak bawa dah. Sebab dia percaya dia boleh bawa sampai rumah. Yang ini dah nasib dia, nak macam mana? Kita pun bawa. Kenapa ada pula yang pernah jatuh motor tu? Kalau tak jatuh tu Ustaz, bukan nama motor namanya. Kadang-kadang tu pula naik juga motor. Sebab apa? Datangnya kepercayaan kepada sesuatu perkara. Maka dia takut tak lepas tu? Tak takut. Nampak? Sebab itu kepercayaan diperlukan untuk mengatasi ketakutan, bukan ilmu lain. Sebab tu ini pula 24 jam on call. Ilmunya dipakai setiap masa, setiap taat, di mana jua anda berada. Ilmu kepercayaan yang dipanggil tauhid. Ni tauhid. Nak belajar melihat yang banyak, tauhid ni melihat yang satu. Apa pun jadi nampak satu lah. Ni percaya juga ni, hantu-hantu doa juga ni, mari hantu takut. Sebab dia nampak juga hantu. Ni kita cakap memang senang tak? Doa bangun kiam mulai. Dah kuat ni. Sebab kita ni kena bangun lah. Dah umur-umur macam ni, bukan masa nak berehat. Kita takut Allah jadikan apa-apa kat kita nanti. Dia pun solat. So kali kat belakang rumah bunyi kedebuk, melompat dia. Tadi pun kata takut dengan Allah. Dia kata takut juga Ustaz. Bagaimana ada dua ketakutan? Maka bagi yang tak faham, dia kata standard lah Ustaz, manusia. Itulah fitrah manusia, takut dengan hantu. Bagi yang mengaji tauhid, dia tidak duduk pada kebiasaan. Sebab tu Islam datang untuk bawa manusia hidup dengan iman, bukan hidup dengan manusia. Kalau ikut perangai manusia ni, tak jadi apa. Tapi hidup dengan kepercayaan yang benar, siddiq, atau sifat Nabi siddiq. Sebab tu siapa yang mula mendalami tentang ilmu ketuhanan, kekuasaan Allah, tengok Allah akan bagi dia keyakinan, dia tak takut dengan benda-benda. Saya banyak 2-3 kes jenisnya tak boleh lalu kubur pingsan, berubat mandi kolah pun tak jadi.
buatlah macam mana tak jadi, melainkan kita masukkan dia tauhid, keimanan dalam diri dia. Nampak itu? Baik. Terus bila kata begitu, kalau kita lihat perasaan ketakutan, merasai kelaparan, berlaku kekurangan harta, gangguan jiwa, kekurangan hasil tanaman. Ini antara 5 perkara yang kita boleh pecahkan. Namun apa yang kita nak lihat di sini adalah dia punya key dia ataupun kunci dia. Takut ni sekiranya boleh dihilangkan, maka dia boleh menyelesaikan semua masalah atau persoalan yang ada. Ketakutan. Baik. Dalam kita melihat ketakutan ini, biasanya bila kita faham takut ni, kita akan faham kepada sesuatu yang lebih berkuasa. Itu nama takut. Takut. Ni takutlah. Kenapa? Ni tak bayar kereta lagi. Sebab apa takut? Sebab ada yang lebih berkuasa yang akan boleh mengapa-apakan kereta itu. Dia panggil apa? Tarik. Cuba kalau dia cakap tak ada apa-apa ni, aku abang kawasan, beranilah dia tarik. Dia tak bayar pun tak apa tak. Maka apa yang kita takut yang lebih besar? Allah kata, bila kata ketakutan ni, yang paling besar itu adalah takut hilang. Saya simpulkan, bila saya amati dan saya lihat, ketakutan yang besar manusia ditanamkan dalam diri dia adalah kehilangan. Sebab apa? Sebab kita boleh lihat, kalau surah Al-Baqarah 155 itu terus pada 156, musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Biasanya kita faham sebelum ni meninggal, betul tak? Sebenarnya itu bukan untuk yang meninggal, itu untuk setiap benda yang hilang. Dan kehilangan yang paling besar kita bimbang itu adalah mati. Kita yang hilang. Sebab tu ketakutan itu apabila hilang. Perkataan yang kita nak highlightkan adalah hilang. Hilang duit, hilang keuntungan, hilang kasih sayang, hilang apa lagi? Hilang kekuatan. Anda nak sentiasa kuat, pakailah tongkat. Mulai tongkat kan. Anda nak sentiasa cantik, hilang kecantikan, hilang kasih sayang. Saya ada 101 tip. Orang hari ini belajar untuk menghadapi kenyataan tadi, macam mana tak nak hilang. Boleh terima? Boleh faham? Nampak? Jadi ketakutan yang Allah katakan di sini adalah kehilangan tentang apa perkara yang kamu ada. Di sinilah bila masuk kepercayaan, bagi yang belajar tentang tauhid ataupun kehilangan dalam perkataan, kita namakan tiada. Tak ada dah katanya. Tak ada. Bila tiada ni, kalau kita letak kepada tauhid, itu memang sifat yang layak bagi kita. Bagi makhluk sifatnya tiada. Ni kita combine bagaimana relatednya. Bagi Allah sifatnya ada. Maka kebanyakan manusia dia membimbangkan kehilangan yang tiada ini, dia berlindung dengan yang ada ataupun dia semakin berlindung dengan yang tiada. Sebagai contoh, dia takut kehilangan paling mudah duit. Apa yang dia buat? Sifat duit ni sifat apa? Kita bubuh juga ni. Ni dunia ke apa ni? Makhluk ni. Sifat makhluk sifat apa? Sifat tiada lah. Alah, ingat dia, faham satu. Orang takut hilang duit, dia akan berlindung dengan duit. Sebab apa? Bila takut hilang duit, kenalah banyak-banyak duit. Dia bagi gitu pula. Nampak?
Kalau takut hilang, dia akan cari ilmu duit. Okay. Kalau takut hilang suami, dia solek suami. Solek tu solek. Dia lilik solek. Dia nak belajar ilmu bagaimana tak nak hilang suami. Belajarlah tentang suami. Setelah dia berhabis masa belajar tentang suami, hilang juga. Geram betul aku. Contoh, puas aku bagi semua, hilang. Dia belajar tentang duit, berhabis-habis dia tentang duit, hilang juga. Sebab dia tak nak belajar dengan yang ada. Ini masalah manusia. Sel-sel tidak terhubung. Mana panggil? Buat Allah. Apa aku nak mengaji pasal Allah? Aku sekarang ni tentang duit. Aku ni masalah suami. Apa kena mengena Allah dalam hidup aku? Bagi orang yang mula faham, sifat suami tiada, sifat duit tiada, sifat dunia tiada. Takkan nak belajar dengan benda yang tak ada. Sebab tu orang buat kerja 2-3 kali, 9,999 kali jatuh, tidak mengapa. Yang penting satu kali bangkit. Itu yang penting. Boleh bangkit tinggal 2 batang gigi tu masalah. Apa kalau boleh janganlah bagi jatuh, bagi lebam-lebam muka ni. Kenapa kita membiarkan situasi ini berlaku? Kerana kita tak menyatukan kefahaman. Nampak? Apa kaitan ustaz nak mengaji dengan Allah? Saya ada masalah, kenapa kena mengaji pasal Allah? Sebab benda yang kamu nak adakan itu tidak duduk pada duit, tidak duduk pada suami, tidak duduk pada semua benda ni. Sebab itu kamu semakin takut. Dulu tak reti nak pakai bodyguard from Beijing. Sekarang ni mentang-mentanglah bisnes dah masyuk, 40 bodyguard kat rumah dia. Macam kena dia kan. Tahu tak, pada 40 guard rumah dia tu, 40 orang kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa bodyguard Rasulullah? Rasulullah tak ada bodyguard. Rasulullah ada sahabat yang sanggup mati dengan Rasulullah. Bodyguard dah, kau bayar aku mati. Aku tak bayar, aku mati seorang, aku lari. Nampak? Tapi bagaimana sanggup dapat Allah? Kalau kita lihat peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah memilih Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa Rasulullah tidak memilih Umar Al-Khattab? Pedang berani. Kalau kamu tak nak jadi janda, kamu jangan halang aku. Itu ayat dia. Kalau kamu tak nak jadi duda, jangan halang aku. Itu ayat dia. Sifat Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ni disifatkan sekali keluar pedang, kalau tak kena penggal kepala tak sah. Itu kaedahnya. Tapi Allah tidak takdirkan Sayyidina Umar Al-Khattab menjadi pengiring. Kenapa Allah pilih Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Kerana Allah nak ajar sifat kepercayaan Siddiq. Kerana apa Makkahul Mukarramah berkembang sekarang? Kerana ada orang yang hebat kuat di sana. Cuba kita lihat sejarah Makkahul Mukarramah bermula dengan kisah Siti Hajar dengan Nabi Ismail. Dua-dua ni insan yang bagaimana? Lemah. Nabi kecil lagi. Siti Hajar seorang isteri perempuan, ditinggalkan di padang pasir, padang jarak, padang terkukur. Kita ni baru ditinggalkan di Bukit Subang, tu pun pening. Maka restoran sana banyak, restoran sini banyak. Contoh, ini pusing keliling gurun Sahara. Tapi apa yang ada? Kepercayaan. Dunia tiada, Allah ada. Cakap jam mudah kan? Tapi inilah formulanya. Sebab mudah sangatlah kita lupakan formula ni. Kita pun cari jalan payah, maka ujian kita bertimpa-timpa.
Maka perkara yang paling kita bimbangkan dalam ujian, faktor ujian ini adalah isu apa? Mari kita lihat. Kita tak nak menjadi satu perkara yang mana dosa yang Allah tak suka ataupun sukar untuk diampunkan. Boleh, tapi kita bimbang tak diampunkan, iaitu syirik khafi. Syirik khafi ni dia tak sampai keluar, tapi dia boleh buat rosak amal. Kita bimbang. Syirik khafi ni beradanya pada kedudukan dua kekuasaan serentak. Kita yakin Allah, tapi pada masa sama kita yakin makhluk. Kita bimbang. Nampak gitu? Dan yang paling besar, apabila hilangnya Allah, adanya makhluk, itu lagi bahaya. So syirik qat'i, jelas keluar dia daripada Islam. Dengan perbuatan pun dia buat, dengan cakap pun dia buat. Mula-mula dia mungkin rasa-rasa je Allah masih sayang lagi, tapi bila dah kita zahirkan dengan perbuatan, kita pun menyembah dia. Menyembah dengan apa? Kita pun mengaku dia berkuasa. Bila ni akan berlaku? Bila Dajjal keluar. Kita bimbang. Kita bimbang sebab kita duduk bahawa yang tiada tu. Kita nak bagi ada, tapi kita tak nak pergi kepada yang mutlak ada. Maka kita bimbang. Inilah kehidupan yang makin bertimpa-timpa. Sebab apa masalah orang bertimpa-timpa? Sebab ingat je, mudah dia konsep, dia pergi kepada yang tiada. Dan tak pilih orang nak faham tak faham ayat tu. Sebab benda ni lagi satu martabat rasa. Nah, kita nak suruh orang makan sedap, dia pun tak nak pergi makan, macam mana kita nak paksa dia? Maka di sinilah bersyukur bila Allah pilih, bila ada ujian berupa bentuk yang tak suka, yang hilanglah, kita pergi kepada Allah. Itulah nikmat. Dan sebenarnya ujian atau yang perkara yang paling besar kita bimbang ini adalah apabila kita tidak mampu mendekatkan diri kepada Allah. Sebab tu dalam keadaan susah atau senang, dipanggil persoalan tadi. Masalah itu adalah keadaan. Bila ada keadaan yang menimpa kita, susah atau senang, ini persoalan. Ini persoalan kepada kehidupan. Allah menimpakan kesusahan. Bagaimana kita menghadapi kesusahan? Allah bagi kita senang, bagaimana kita menghadapi kesenangan? Kalau kita mula faham pada peringkat awalnya bahawa susah itu tiada, senang itu tiada, bermaksud ketika dia susah, dia tidak akan merasa kesusahan ini, dia rasa Allah yang ada. Sebab tu jangan pelik orang yang susah pada zahir mata, tapi dia boleh survive. Kita pun pelik. Contoh Syria, Palestin, Gaza. Macam mana mereka boleh survive, tuan-tuan? Sebab apa? Bagi mereka susah tak ada. Suruh jihad, takbir, keluar terus. Yang ada Allah. Nampak? Kita faham basic ni. Senang pun tiada bagi mereka. Mereka tak nak bersenang-senang. Mereka nak mendapat ridha Allah. Jika kesenangan yang ada pada mereka, mereka akan tukarkan di jalan Allah. Apa kesenangan? Dia dapat anak. Kan senang hati, seronok tak? Anak kita tengok kat sana comel-comel. Tapi dia kata aku tak senang bila anak ini tak jadi syahid. Dia mesti nak mewasi pak dia. Nampak tak? Kesenangan diberikan berupa bentuk anak, suami, harta, dia akan pergi kepada Allah. Maka orang yang macam ni, sebab tu kalau kita lihat akhir ayat tadi 155, wabasyiris sabirin, kabarkan berita gembira bagi orang yang sabar. Orang yang apa maksud sabar? Orang yang yakin. Orang yang yakin bahawa setiap perkara yang dilalui ini adalah untuk Allah, dan Allah sifatnya ada. Allah sahaja yang layak memegang semua keadaan ini.
Dia kembalikan balik anak dia pada Allah. Allah je yang ada. Nampak? Ini yang paling besar perjuangan tu adalah bagi nyawa lah. Dan sebab itu para syuhada tu tidak mati di jalan Allah. Tidak mati. Allah kata mereka hidup di sisiku. Dan kita pun orang beriman tidak mati, hanya berpindah alam. Sebab tu boleh jatuh haram bagi yang meninggal, meraung-raung, terseksa jenazah. Nampak? Jadi bersedia untuk hilang, muhajat terus, ujian terus. Keluar-keluar tengok tak ada dah. Tadi pun ngaji tadi. Apa yang tak ada? Slipper baru. Dah kata, mana AJK surau ni? Oh, marah dah. Lain kali buat rak lah. Satu perkara yang kalau kita mengaji ni tuan-tuan, Allah akan uji lah. Kita tak cukup dengan sekadar tahu, dan kita pun sedang diuji kan. Bila kita faham, oh iyalah ustaz, betul lah, kena batang hidung. Betul lah tu. Kan? Baik. Maka di sini dalam surat 38, siapa yang memburukkan lagi keadaan itu? Adakah Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Sebab susah dan senang tu subjektif. Ingat, asal kita tak ada. Tapi siapa yang memburukkan lagi keadaan itu adalah apabila ketakutan kita semakin tinggi kepada makhluk. Dan maka kalau kita lihat, jiwa tidak dipersiapkan dengan iman dan tauhid, maka ketakutan itu diletakkan pada selain Allah SWT. Maka yang ditakutkan itu adalah makhluk, bukan Khalik. Apabila hati sudah takut berselain Allah, ada spelling error, bermakna ketakutan kita kepada Allah SWT akan hilang. Dia salah satu ya tuan-tuan. Dalam hati ini salah satu, dia tidak ada dua. Ingat, dalam pengajian bab hati ni, dia tidak ada dua tempat. Dia ada satu saja tempat. Sama ada kita takut Allah atau takut makhluk. Ini kita kena latih. Kita kena minta kepada Allah SWT. Ini bab hati, bukannya cerita bab takut jasad Kan lepas ni cerita, saya dah tak takut ustaz. Buat apa? Saya jalan tengah jalan raya. Itu gila. Itu saya tak nak bertanggungjawab. Kalau mengaji sampai tahap tu, saya tak nak bertanggungjawab. Dia duduk tengah-tengah tu jalan raya kan, saya tak takut dah. Itu syariat tu. Janganlah buat kehancuran pula. La tufsidu fil ard. Kalau takutkan Allah, jangan pergi bubuh badan ni dekat benda yang merosakkan. Tu jenis takut Allah. Nampak? Kalau dalam hati ni ada Allah, dia takut untuk menghancurkan badan. Dia kena belajar. Sebab ada orang jenis, saya takut Allah je, lepas tu syariat dunia dia buang. Peduli apa orang nak saman, aku tak takut lain. Aku takut Allah je. Itu nama sombong. Orang yang takut Allah, dia akan jadi tawadu, akhlak dia akan keluar. Dia takkan bergaduh dengan orang sebab dia takut. Dia takut nak tampar orang ni. Aku penampar siam kan, rosak muka dia. Allah tanya, aku takut. Nampak? Dia jadi lain. Itu yang maksud ni, takut tu. Maka perbuatan kita semakin teratur. Jadi kita nak ada satu saja ketakutan. Bila kita takut kepada Allah, maka takut kepada makhluk itu tiada. Ni bermaksud sekarang ni, isu takut ni kita kena alihkan, minta letak pada Allah. Kita takut kepada yang ada, bukan takut benda yang tiada. Faham? Ini orang takut kepada duit, dia tak takut pada rezeki. Sebab tu dia solat tak solat lantak pi lah. Ada masalah ni. Dia takut dengan duit, dia tak takut dengan rezeki. Ya Allah, saya takut dengan rezeki. Saya tak takut dengan duit. Sebab tu kalau hilang, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita jaga balik rezeki kita. Sebab rezeki tu pada Allah, jaga balik amal kita. Mungkin ada silap kita sebab surah Asy-Syu'ara ayat 30.
Dan setiap apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Mungkin kita lalai, mungkin kita ni macam-macam benda, mungkin kita terlampau yakin sangat benda tu ada. Ingat, kenapa? Contoh, dia kahwin. Siapa yang mula-mula kahwin ni, dia ingat terus bahawa dia akan bergaduh. Siapa? Ada tak? Mula-mula ada terus, kita bergaduh saat lagi ni. Kita standby ya bang. Jadi jangan suka sangat lah. Bila, ya jangan panggil sayang-sayang lah, nanti kita gaduh nanti. Nah, ada? Tak ada nak. Dia kalau kahwin tu macam, ini dunia, anak yang punya. Heaven, bagi syurga. Tiba-tiba pertengahan, gerimis di tengah hari. Sebab apa? Sebab ketakutan dia meletakkan kepada kehilangan tadi. Dia takut kepada makhluk tu. Dia takut kepada makhluk. Allah uji. Bila Allah uji masing-masing, seorang ada dinding sana, seorang ada dinding sini. Mula menong, astagfirullah, siapalah silap aku. Mula ingat Tuhan. Kalau tak, masing-masing ingat diri masing-masing. Maka ketakutan ini dibangunkan dengan kita jangan ada ni sengketa, kita jangan ada ni macam lagu sayang menyayang tu lah. Sandarkan pada kenangan. Dia sandarkan pada kenangan. Itu kejap-kejap lagi kita pergi piknik, kejap-kejap pergi piknik, biar banyak kenangan bang. Suami nak pergi masjid dia, bang tak ada kenangan kita kat masjid ni. Jadi kita takut, maka kita pergi pada makhluk. Perbuatan kita sendiri yang akan merosakkan benda tu. Tapi kalau kita dapat, kita bawa kepada Allah SWT. Ya Allah, Kau telah mengadakan isteri yang mana dulu aku tak ada isteri, maka aku lebih takut kepada tak ada kasih sayang daripada tak ada isteri. Mana lebih takut? Ada isteri tak ada kasih sayang, ataupun ada kasih sayang tak ada isteri? Nah, lebih takut adalah ada isteri tak ada kasih sayang. Sebab apa? Boleh hilang. Tapi kalau tak ada isteri ada kasih sayang, boleh kahwin lagi. Boleh kahwin lah, ada kasih sayang, kahwin lah. Jadi yang nak dijaga mana? Kasih sayang. Habis Ustaz, kalau jaga kasih sayang, kita buang dah suami tu. Ingat syariat. Syariatnya balik, kalau benar kita sayangkan Allah, kita mula menzahirkan kasih sayang. Baru betul dia CP tuan-tuan. Ini nama ilmu praktikal. Dulu kita dengar sayang dari Allah. Tahu. Bila balik rumah lupa sayang pada suami. Dia mula buat sebab suami. Akhirnya kerosakan itu berlaku kerana tanganmu sendiri. Maka makin manusia makin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana ketakutan yang dibina atas kepercayaan dia. Baik, muslimin dan muslimat Allah Subhanahu Wa Taala. Bab takut ni saya nak buat satu kisah Nabi Adam AS. Saya nak bawa kisah apa? Kisah Nabi Adam AS di syurga. Suatu Nabi Adam AS diciptakan dan dijadikan, maka tempatnya adalah di syurga. Bila kata di syurga, tempat yang penuh dengan kenikmatan, tempat yang kita nak masuk, impian kita, syurga. Tapi bila jadikan syurga, Nabi Adam di syurga, Nabi Adam mula fikir seorang dalam seronok-seronok tu tuan-tuan, gembira dengan syurga, terasa keseorangan. Maka perlu ada pasal tu jadinya Siti Hawa. Makanya memang hidup kita ni berpasangan, fitrahnya gitu. Apa nak jadi cerita? Maka kekallah Nabi Adam AS, Siti Hawa di syurga yang penuh dengan gembira, kebahagiaan, tambah pula dengan pasangan yang setia dengan Nabi Adam AS, Siti Hawa. Maka hidup bahagia. Tiba-tiba datang satu ujian.
Yang mana? Daripada iblis, laknatullah. Iblis ni dia tak suka tengok orang bahagia. Siapa tak suka tengok orang bahagia, dia spesies iblis juga. Macam dia seorang jadi suami. Mula menyampah. Sebab iblis dia tengok, oh boy, berdondang sayang nampak. Contohlah, maka iblis pun menyamar menjadi lelaki soleh dengan muka perwatakan sedih, datang jumpa Nabi Adam AS. Ketika itu Nabi Adam AS dengan kuasa Allah tak boleh teris tu iblis. Ini semua cerita untuk pengajaran kita. Maka ketika itu iblis pun cakap, yang mana ketika dia menyamar dengan nada sedih. Nabi Adam pun tanya, kenapa sedih ni? Kerana aku memikirkan nasib kamu berdua. Nampak? Kenapa? Aku dipahamkan bahawa kamu berdua akan dibuang daripada syurga. Nampak? Janji Allah. Takut Allah atau takut dengan spekulasi? Allah dah jamin Nabi Adam AS dan Siti Hawa untuk duduk di dalam syurga. Boleh rujuk surah Baqarah ayat 35. Apa Allah kata? Duduklah kamu wahai Adam dengan isteri kamu di syurga, makanlah buah-buah sepuas-puasnya yang kamu suka, tapi jangan makan buah di pokok ini. Satu je Allah halang, yang lain Allah tak tegah. Satu je Allah halang, yang lain Allah tak tegah. Nampak? Satu je Allah cakap, jangan syirikkan aku. Nak buat apa buatlah. La syarikalah, la syarikalah. Satu je, yang satu ni lah kita buat banyak. Mana kita bimbang. Sebab apa? Kerisauan dimasukkan. Iblis tadi datang, dia kata apa? Aku risau kabarnya kamu akan kena buang daripada syurga. Makan, dan aku dapat tahu yang menyebabkan kamu kena buang daripada syurga sebab kamu tak boleh makan buah khuldi. Dia punya kona lipat dia panggil. Nampak tak? 3 kali iblis cakap kepada Nabi Adam AS, takluk, mission fail. Tiba-tiba iblis jumpa siapa? Siti Hawa. Sekali closing, selesai masalah. Dengan kesedihan, dengan mukanya sedih, iblis cakap kepada Siti Hawa, kamu akan dibuang daripada syurga. Ni aku bimbang ni. Dan sebab ni, kerana kamu tak boleh makan buah khudi. Kamu tahu tak buah khudi ni sebenarnya mengekalkan kamu di syurga? Maka sekali dia kerisauan cukup, maka iblis berjaya membuatkan Siti Hawa terkesan dengan kata-kata iblis. Maka Siti Hawa pula kata kepada Nabi Adam AS. Maka Nabi Adam AS makan buah khudi. Kerana siapa? Kerana iblis? Kerana Siti Hawa. Siti Hawa tu siapa sekarang ni? Cuba angkat tangan. Saya lah ustaz. Hawa katakan perempuan, yang mana Hawa tu duduk di segala nafsu, kerisauan tu masuk kepada kebimbangannya. Bimbang dia dengan keadaan situasi dunia yang berlaku hari ini. Contoh, maka iblis, syaitan akan masukkan dia, merisaukan dulu. Sebab perempuan ni akan menjaga anak-anak, dia akan mendidik anak-anak ni. Dia tanamkan apa? Dia akan buat suami dia risau juga. Sekali tengok, kedua kali tengok, 3 kali tengok, 3 kali tengok isteri mesti tak tahan lah kita lah. Nampak? Maka di sini kalau kita lihat, ketakutan yang dimasukkan, kerisauan yang dimasukkan tentang keadaan yang tidak terjamin di dunia. Betul tak? Sekarang ni kamu ni tampak happy. Kamu yakin ke suami kamu tu happy dengan kamu? Ada pula tukang coek tu. Duk kalau aku kan tak bagi suami aku keluar rumah, suami tak boleh keluar rumah. Terbalik. Kamu tak risau kan suami kamu tu? Ada pengen macam tu. Satu, kalau suami, kalau bisnes, kamu tak risau dengan jatuh ni. Nampak tak? Kerisauan kepada ketiadaan benda yang menyebabkan kita akan mempertahankan benda. Sedangkan dah elok dah. Dah elok dah kita buat kerja solat ni.
dah elok dah ni duduk majlis ilmu ni, tiba-tiba datang satu keadaan ketakutan yang boleh meninggalkan yang wajib. Nampak tak? Beginilah keadaannya apabila berhadapan dengan ketakutan. Bila takut kepada makhluk ni, yang wajib pun boleh ditinggalkan. Allah kata larang jangan, tapi buat. Kerana apa? Nabi Adam AS pengajarannya itu adalah bila melihat makhluk. Siapa? Siti Hawa. Lihat isteri dia lah. Sekali je bang, please, kali ni je tak datang kuliah Ustaz Farid, kuliah duha ni miss lah sekali tu je lah sebulan pun. Dia suruh miss yang sekali tu, yang 4 minggu lain tu aku tak kacau tu. Contoh padahal nampak 9 sampai 11 je. Lepas tu nak pergi mana, Ion Mall ke, nak pergi Kenduri ke, nak niaga ke, nak tertungging ke, pergilah, contoh kan. Tapi dia nak, ya tak ya juga bang, kita kena betul lawan ni bang, kata sampai ni kang, ini macam-macam spekulasi sampai akhirnya yang wajib ditinggalkan. Kata guru saya, tuan guru Datuk Syekh Salahuddin Omar Al-Karim yang mengajar Quran, mengaji lagi, Syekh, kalau orang panggil entah ceramah Syekh, kalau entah tak datang tanpa sebab, entah berdosa Syekh? Allah, dosa je. Sebab entah membawa ayat-ayat Quran, entah tak nak menyampaikan ayat Quran. Kenapa? Kerana ada benda lain. Tapi kalau ada ceramah juga, ala kulli hal katanya. Sebab tu sehingga umur dia sekarang, dia tak menolak orang datang untuk musabaqah. Sekarang ni tengah musabaqah tilawah Quran antarabangsa, ada jadi hakim sampai sekarang tuan. Jadi sama dengan majlis ilmu. Kalau ada majlis ilmu juga, tafadhal mashkura, silakan. Kalau tak ada, kena buat satu penegasan pada diri, syadid, nak tak nak aku perlukan 2 jam saja, ataupun kalaunya ikut kuliah maghrib 1.5 jam je nak duduk syat kata. Selebihnya Allah kata pilah mana-mana nak pi, Allah kata. Nampak? Gitu. Tapi itulah ketakutan kepada dunia. Jadi kalau kita lihat muka surat, ya? Okey, baik, 38 lagi bawah tu sikit. Maka pertama, bila kita tengok isi kepada ujian tu juga, bila kata tadi keimanan, maka dia akan tuju pada mana? Dia akan tuju takut ni duduk pada mana? Pada akal, pada telinga? Tidak, dia pada hati. Tadi kita dah bincang pada hati. Pada hati. Bila pada hati, sebab tu datangnya takwa, hati-hati. Takwa ni maksudnya hati-hati. Bimbang hati kita takut kepada selain Allah. Nah, ujian takut tu ditujukan pada hati kita, bukan pada tangan, bukan pada duit, bukan pada isteri, bukan pada anak, bukan, tapi pada hati siapa? Hati kita. Maka ketika diuji takut tu, maka apa yang ada dalam hati kita ni akan dikeluarkan. Sebab tu ada orang bila diuji dengan masalah yang dia tak suka, maka akan terkeluarlah segala isi hatinya. Bom jangka, kata-kata kesat. Betul tak? Ataupun Allah uji dia dengan kemewahan, keluarlah apa yang ada dalam isi hatinya, kesombongan, riak, ujub, takabur. Ini semua penyakit hati. Tapi kalau ada dalam hatinya itu dibangunkan dengan keyakinan pada Allah SWT, keluarlah sifat. Bila ke dalam hati hanya ada Allah, keluar Allah. Dia bukan keluar Allah, dia keluar sifat hamba Allah. Dia panggil sifat kehambaan. Tu keluar sifat kehambaan secara sempurna. Sebagai contoh, Allah bagi ujian, dia kesakitan. Aku hamba, aku layak diuji. Aku layak diuji sebab aku status hamba. Hamba ni tuan-tuan, muslimin muslimat mata Allah SWT, hamba yang kita faham, zaman yang dah diharamkan sistem kehambaan, itulah sebenarnya hamba. Yang mana gaji tak ada, apa tak ada, ikutlah apa bos bagi.
Sebab tu membebaskan hamba. Kalau kahwin dengan hamba boleh. Kahwin dengan hamba tak perlu tak perlu nafkah. Tak perlu. Sebab tu zaman hamba dah dihabiskan ketika perang, habis. Sebab orang salah guna nanti. Cuma hamba ni boleh diperlakukan atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang. Jangan banyak cakap. Kalau luar, duduk luar. Tu hamba. Maka bila dalam hati ada Allah, nanti kita masuk pula amal hati ni. Sekarang kita cerita keadaan dia dulu. Kan mungkin macam mana Ustaz nak macam tu? Kan ada macam mana? Tapi nak bagi tu kehambaan tu datang. Kata Syekh Ibn Athaillah rahimahullah ta'ala, datangnya sifat dipanggil tawaduk, khuduk. Dia adanya bila kata ujian kekayaan, datangnya rasa kefakiran. Saya bukan kaya. Nampak? Dia rasa nak bersedekah, dia rasa nak menolong, dia rasa ni amanah dia. Ini kita nak bangunkan. Bila datang ujian yang berat, buruk-buruk, yang berbentuk buruk ataupun musibah bagi dia, aku layak diuji. Malah kita akan cakap, terima kasih Allah sebab kau masih melihat aku. Itu pula martabat orang-orang alim, begitulah dia. Kenapa manusia ni cepat tak suka satu perkara, banyak bergaduh? Sebab dia rasa dia tu tak layak diuji. Betul tak? Kenapa saya kena macam ni? Abang tahu tak saya ni isteri abang? Dia fikir saya abang dia. Dia tak tahu dia tu walaupun isteri abang, tapi isteri dan abang itu milik Allah. Dia bukan isteri abang ni. Isteri dan abang itu milik Allah. Allah boleh buat macam-macam. Satu hari masuk rumah tengok muka suami, muka isteri dah lain macam lah. Aku memang layak kena macam tu. Walaupun dosa, tapi seorang suami yang soleh, yang tawaduk, dia akan terima keadaan tu. Buatlah muka macam mana yang buruk betul pun boleh. Abang ni kan hamba je. Allah tawaduknya suami ni. Kena pula suami pula buat muka muncung pula, isteri pula. Tak apalah bang, abang layak buat muka tu macam tu kat saya. Sebab saya ni hamba je bang. Allah, amat damai rumah tangga macam tu tak? Selesai masalah. Tak payah pergi kursus kahwin. Ini pergi kursus kahwin tak faham-faham. Sebab apa? Masing-masing nak jadi ketua, tak nak jadi hamba. Tu je. Jadi seorang yang alim tu orang yang hamba, humble. Hamba tu humble. Saya jumpa guru saya, seorang guru Seribu Sama Mufti Kelantan, Datuk Abu Hasandin, Mufti Selangor, ni Datuk Salahuddin. Kata-kata saya jumpa, kata tak ada ilmu. Saya garuk kepala saya. Saya bawa buku hadis tu tentang amalan hadis ni, saya tunjuk kat Mufti Kelantan. Tok, cuma tok huraikan penggunaan hadis ni.